sekarang ni pula dah ada pula pasar Bangla pula. Kita tak boleh biarkan orang berniaga seperti macam ni. Bangla ni mana-mana kebun ada dalam Malaysia. Jadi semua jadi tauke. Jalan masuk kita sekarang ni banyak yang dah terganggu, umpamanya trafik lah. Pasal sekarang ni laluan masuk ke kampung kita ni banyak dah blok dengan peniaga-peniaga haram. Pasal rumah penduduk ni dibuat sebagai perniagaan. Jadi lori-lori semua parking tepi kiri kanan ni, jadi bermasalah lah untuk duduk kampung nak keluar masuk. Jika ada kecemasan, sekarang ni pula dah ada pula pasar Bangla pula. Jadi kitanya main entrance kampung kita ni sekarang ni dah jadi sibuk lah. Pagi pukul 6 pagi tu sampailah pukul 1 tengah hari. Jadi kita minta lah pihak Bandaraya lah kalau dapat atasi masalah ni. Pasar Bangla ni sebenarnya dia orang ni berniaga kat dalam pasar borong. Tapi pasal dulu pasar borong tu banyak perniagaan haram, jadi dia orang dah tak boleh dah. Jadi sekarang ni dia punya attraction dia sekarang dekat luar pasar borong, kat simpang nak masuk kampung kita ni lah. Lepas tu jadi masalah sekarang. Yang main concern kita ni di BKL, penguasaan dia terlalu longgar. Pasal dia pasar Bangla ni dia punya peak hours dia tu lebih kurang dalam 5 jam. Daripada 6 pagi sampai pukul 12. Yang ada penguasaan hanya mungkin ada 1 jam je. Jadi dia orang ada 4 jam 5 jam lagi boleh berniaga. Jadi kita cadangkan kalau boleh pihak Bandaraya stationkan van ke lori kat situ 4, 5 jam. Jadi automatically perniagaan tu tak ada lah. Dia menggunakan simpan barang-barang ni kat tepi-tepi rumah kediaman tu. Kadang-kadang yang rumah kedai sebelah tu, dia orang parking kontainer kat tengah tepi-tepi jalan tu. Itu pun bermasalah juga yang rumah kedai ni. Bangla ni memang dia tak duduk kawasan ni. Pasal majoriti yang duduk kawasan ni Myanmar. Dah tak boleh berniaga dalam pasar borong. Jadi customer tu juga. Jadi dia orang buat kat luar lah sekarang. Kebanyakan warga tempatan. Pasal dia orang dah deal lama dengan dia orang kan. Mungkin peniaga-peniaga restoran, kantin-kantin. Pasal apa barang dia orang ni lagi murah daripada pasar borong dalam tu. Yang kita tahu Bangla ni kebanyakan dia orang ada kebun sendiri. Dia orang pajak tanah ke apa kan kat kampung-kampung. Waktu jadi murah. Kadang-kadang peniaga Cina pun kalah dengan dia orang. Dari segi bisnes lah. Pasal apa dia orang boleh offer rendah lagi. Dia orang ni ambil komisen sikit pun tak apa, janji boleh jual laku. Itu je. Yang main yang kita nampak adalah perniagaan haram ni dah berluasa. Jadi macam kita dapat tahu sebab sekarang ni operasi daripada di BKL amatlah bagus dekat dalam pasar borong. Jadi pasar borong sekarang ni kalau dalam tu dah tak boleh ada peniaga daripada warga asing. Pembeli pun tak boleh warga asing dan orang-orang tak boleh bekerja. Jadi bila diorang tak boleh membeli, bekerja ataupun berniaga, diorang gunakan opportunity di luar pasar borong. Investment dekat luar pasar borong kita nampak macam agak weak sikit. Bukan kata tak ada daripada pihak di BKL ataupun dari pihak polis. Cuma dia tak macam kuat. Diorang berniaga dalam masa 6-5 jam, enforcement tu kadang sejam. Ataupun kadang sekejap je diorang datang. Bila sekejap habis je enforcement tu, diorang berniaga balik lah. Diorang ni berlegar. Dari segi trafik, kalau hari biasa tu memang worst trafik sebab diorang parking lori ataupun van atau pajero apa semua di tepi jalan. Diorang buat urusan berniaga. Kadang-kadang lori, kalau kita nampak tadi lori loading kan, tengok lori 10 tan juga loading dekat tepi jalan. Saya rasa dari sematan tu sebab diorang ni ialah diorang berniaga. Dalam yang kita punya dalam waktu Covid ni sepatutnya safety tu kena ada. Menjalankan sosial, kena pakai mask. Kita nampak diorang ni tak ada. Sebab kita risau. Jadi bila benda tu berlaku, kita nampak tak ada kontrol. Maknanya penjarakan sosial tak ada, pemakaian mask tak ada. Jadi benda tu orang kata tak mustahil akan import. Sebab kita tak tahu diorang ni daripada mana. Basic diorang tu daripada mana, ataupun diorang tinggal kat mana, safety diorang macam mana, kebersihan diorang pun kita tak tahu. Jadi benda tu cara tak langsung mungkin boleh impact surrounding lah. Kita duduk surrounding kan. Jadi daripada segi awal tadi, daripada segi trafik, keselamatan, diorang punya tingkah laku, diorang punya kebersihan. Jadi benda-benda tu impact sebenarnya untuk kita.
Warga asing ni dia punya kelemahan adalah satu dari segi kebersihan, hygiene lah. Kebersihan diorang ni sampah diorang boleh je buang depan rumah ataupun kita buang tepi jalan. Macam kita nampak tadi kan, diorang buang je dekat tepi jalan. Sebab apa? Diorang anggap ada orang yang akan bersihkan untuk diorang. Cuma kita orang Malaysia yang kita punya, kita tak ada perangai macam tu. Walaupun di BKL ataupun alam Perodra provide tong tepi rumah ni tong, tapi diorang tak ada habit untuk diorang buang dalam tong sampah. Jadinya kebersihan tu sikit sebanyak impact lah. Bila contohlah diorang buang sampah semua dari segi tikus, semua kuman-kuman ni kan impact lah. Tentang kebersihan ni kita boleh cakapkan memang teruk, totally teruk. Alhamdulillah di kampung saya lama kita sendiri ni, kita ni menjaga penduduk kampung. Setiap warga asing yang ada dekat dalam kampung kita ni menyewa, kita ada detail. Maknanya kita ada database, maknanya siapa yang menyewa, berapa ramai ada kat rumah tu. And then kita dah berjumpa dan kita dah bagi macam contoh, diorang ni jangan buat hal lah dekat kampung kita. Kita tak cakap diorang boleh duduk dan kita tak cakap diorang tak boleh duduk. Sebab ni adalah hak owner. Dia nak sewa kepada warga asing tu hak owner. Jadi kita pun tak boleh nak halang. Kita kontrol lah tu diorang punya pergerakan. Kalau kita nampak macam lain je, tak pernah datang kat tempat kita, kita akan tanya. Kita lebih aware dengan diorang. And then yang bagusnya, setiap warga asing ni dia ada kepala dia sendirilah. Maknanya kalau contoh Indonesia, kita ada pegang satu kepala dia. Kalau contoh Myanmar, kita pegang dia punya satu kepala. Jadi apa-apa pun kita akan pegang dia punya kepala. Sebab diorang ni macam ada macam kelompok lah. Cuma sekarang ni orang-orang seperti ni dia tak ganggu pun penduduk kampung. Sebab kita penduduk, kita bukan peniaga. Jadi diorang tak ada term untuk kita, diorang kacau kita. Tapi setakat ni yang kita tahu, sepanjang kita kat kampung ni tak adalah diorang pun kacau kita. Sikit sebanyak tu benda tu tak lari. Mesti ada yang jaga. Contoh kita pergi kawasan yang tadi yang kita ibarat setinggan tu. Sebenarnya ada yang jaga. Kira logiknya tapak tu sepatutnya tapak parking. Kenapa tapak tu boleh berniaga? Saya tak faham kenapa benda tu tak boleh diambil tindakan. Padahal kita tengok sendiri pun macam setinggan kan. Padahal bangunan Pasar Borong tu punyalah cantik. Tiba-tiba ada setinggan dekat depan Pasar Borong. Dan pihak berkuasa macam mana dia punya tindakan? Berniaga tu kalau kita nampak macam saya rasa in term of lesen, in term of tapak mungkin lokal. Tapi yang berniaga berurusan tu sebenarnya adalah warga asing. Dia macam contoh Alibaba lah. Saya dapat lesen, saya dapat tapak, saya bagi dekat orang. So, bila kita pergi kat sana tadi kalau dia nampak kan, semuanya orang dia. Mana ada kita nampak orang kita yang berniaga kat situ. Jadi bila benda tu wujud, kalau kata melibatkan tanah kerajaan, kenapa boleh hidup? Boleh wujud. Big question. Benda tu dengan structure yang cantik yang kita tengok kan. Walaupun benda tu ada, kita tak tahu dia punya status. Dia berlaku selepas PKP B dulu bersyarat kan. Jadinya diorang ni dah start niaga. Sebab apa? Diorang ni dah tak boleh niaga kat dalam. Jadi diorang terpaksa keluar. Diorang wujudlah perniagaan di luar ni, sekitar Pasar Borong. Diorang gunakan peluang yang ada. Contoh tepi jalan. Kedua, rumah-rumah yang warga asing ni menyewa. Daripada tarikh tu PKPB tu sampai sekarang lah niaga di tepi jalan tu. Kita daripada sikit dasar kita setuju kerajaan memang tak bagi warga asing untuk berniaga di tempat kita. Saya setuju. Kita semua, saya rasa kita semua orang bersetuju. Sebab apa? Kita tak nak orang ni monopoli kita punya bisnes. Kita tak boleh biarkan orang berniaga seperti macam ni. Enforcement yang pertama tadi, enforcement daripada BKL mungkin letak station dekat sekitaran tu supaya tak ada orang membuat pasalah keadaan. Yang kedua, contoh untuk yang melibatkan rumah niaga ni kena ada satu akta oleh kerajaan sendiri untuk tidak membenarkan warga asing ni menyewa. Sebab warga asing ni menyewa, dia bukan setakat menyewa, dia buat berniaga. And then yang kedua tadi kebersihan lah. Cuma kita risau ke future ni akan ada lagi satu kesnya yang lah. Kita akan ada satu future problem yang kita tak nampak nanti. Memang monopoli perniagaan ni saya rasa bukan sekarang. Dia dah berlaku lama pun. Saya wujud di Pasar Borong. Maknanya diorang boleh berniaga Pasar Borong. Diorang sewa kebun dekat orang lain kat luar. Contoh kat kampung-kampung diorang sewa kebun. Diorang dapat itu adalah raw yang diorang buat sendiri. Jadi bila diorang buat sendiri, semua diorang adalah murah lah. Jadi bila peniaga ni, bila dapat yang warna murah, diorang akan fokus. Contoh peniaga kedai-kedai makan. Jadi orang akan datang lah bila murah. Walaupun 20 sen ataupun 50 sen. Orang akan datang. Sebab orang beli dengan keadaan yang mana banyak. Sekali beli 100 kilo. Itu sebabnya diorang still beroperasi. Jadi logik, diorang tak ada kedai. Diorang ada lori ataupun diorang ada van yang tak perlu sewa kat dalam, yang kos yang lebih rendah.
lepas Covid ni banyak perubahan dah datang. Dalam pasar burung ni sebelum ni ada dekat 5,000 orang pekerja asing. Sekarang rakyat tempatan sudah dapat 3,000 orang sudah dapat kerja. Kita dah bersyukur lah, kita dah bagus lah. Kita rakyat Malaysia sudah dapat banyak orang dapat kerja. Orang asing dah dapat keluar dekat sini. Sekarang mereka tak ada dapat pendapatan, mereka dah berniaga sendiri kat luar. Jadi semua jadi tauke. Mereka dah tak tahu nak buat kerja apa, tapi mereka dah berniaga sendiri. Sebelum ni mereka dah ada berniaga dekat dalam. Tapi mereka ni dia bekerja dengan tauke dengan 2 kali lah. Kerja dengan tauke, lepas tu dia jual sendiri barang. Barang tauke sikit, barang sendiri banyak. Tauke malam dah keluar. Dia pakai suruh jual 10 bakul, dia ada 200 bakul. Tapi tauke pun bagilah dia orang bagi makan cari makan lah tu. Janji barang tu jalan lah. Mereka dah ada customer banyak pasal dah 10 tahun. Lagipun dia banyak rakyat tempatan sokong dia orang beli barang. Rakyat tempatan jangan bagi beli dekat orang asing. Belilah untuk rakyat Malaysia. Kita kena majukan rakyat Malaysia. Ni sekejap lagi boleh tengok lah ni berjaga dekat luar. Tiap-tiap hari tak ada cuti. Mesti ada 3 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tengah hari kurang sikit, lepas tu pukul 5-4 jangan sambung balik sikit. Apa tindakan akan datang. Sekarang harga pun beza. Kalau beli dekat dalam RM5, luar RM4. Jadi mereka buang harga. Tak tahu macam mana mereka boleh dapat harga, dia barang buang. Dia ambil dengan hutang RM5 punya barang. Mereka banking RM3,000, mereka simpan RM3,000. Bila kelama-lama mereka ada untungan, mereka lari. Banyak ke pun kena tipu macam ni. Satu tu dia orang boleh buang harga. Sampai rumah-rumah ni pun jadi store. Tak ada rumah-rumah orang tinggal tu, jadi store rumah-rumah ni. Tengok ini 1, 2, 3, 4. 4 lorong ni ya. Mereka sewa sampai RM5,000 satu rumah. Mereka boleh tinggal 20 orang. Mereka boleh berniaga, mereka menjadi store. Owner pun suka lah dapat RM5,000. Kalau dulu pukul 10 pagi tu memang dah ramai orang. Sampai pukul 4 petang memang ramai. Tapi sekarang kosong. Sebab apa jadi macam tu? Satu sekatan BKL. Dia sekatan macam ni tu bang? Untuk yang beli barang apa semua, sebelum ni diorang minta surat COVID lah, surat kebenaran lah untuk masuk. So bila benda ni tak ada, diorang suruh batal balik. BKL suruh batal balik. Satu lah. So satu lagi yang warga asing. Sebelum ni dapatan dalam 3,500 lah, lebih kurang. So lepas dia pasal orang lah ni dalam 200-300 je sehari. Maknanya semua pelanggan semua dah lari keluar? Dah lari keluar. Okey, diorang ni macam mana dia boleh berniaga kat luar ni? Aduh. Dia apa, supply and demand lah. Itu je. Kalau boleh jadi pasar kosong. Nak buat report pun kira sia lah. Kat kita ni bukan orang besar. Kita buat, kita balik kena. Dalam pun macam-macam undang-undang dia orang buat. Itu yang saya baik berdiam lah. Harapan saya kalau boleh clearkan semua ni, baru boleh hidupkan balik dalam. Itu je. Macam abang ada sebut pasal kartel ni kan, kartel Bangladesh yang wujud. Jadi dia berapa lama dah sebenarnya wujud? Lama, lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Sebab dia orang memang dalam kebun. Kebun dia kebanyakan kat mana? Cameron Island, Bukit Tinggi. Bangla ni mana-mana kebun ada dalam Malaysia.